Pembangunan terancang atau kebajikan rakyat. Syafiq Apdal suarakan isu sensitif di Sabah. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini. Adakah pembangunan di Sabah dilakukan tanpa mengabaikan rakyat? Ikuti ulasan penuh daripada Datuk Seri Syafiq Apdal dan isu panas ini. Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Apdal menegur kerajaan Sabah agar melaksanakan pembangunan secara terancang dan bertanggungjawab tanpa mengabaikan kebajikan rakyat. Beliau menekankan pentingnya memastikan bahawa setiap projek pembangunan tidak mengetepikan keperluan dan hak penduduk, terutamanya mereka yang telah menetap di kawasan tertentu untuk tempoh yang lama, walaupun kawasan itu tergolong sebagai penempatan setinggan. Dalam kenyataannya, Syafiq menekankan bahawa meskipun mereka bukan pemilik tanah, mereka tetap warga negara Malaysia yang layak diberikan perhatian dan pembelaan. Syafiq menzahirkan kebimbangan bahawa sesetengah pihak terlalu mementingkan keuntungan dan kepentingan ekonomi sehinggalah mengabaikan aspek sosial dan kesejahteraan rakyat. Kalaupun mereka telah diberikan tempoh atau notis untuk berpindah, sediakanlah tempat untuk mereka berpindah kerana mereka mempunyai keluarga, ada anak yang mungkin bersekolah dan ada isteri. Takkanlah mereka tinggal di tepi jalan raya, ujar Syafiq Apdal semasa sesi bersama media selepas melakukan tinjauan mesra di Tamu Jalan Dayak, Kota Kinabalu. Beliau mengingatkan bahawa tanggungjawab utama kerajaan adalah untuk mengimbangi keperluan pembangunan negara dan kebajikan rakyat. Syafiq turut menegaskan bahawa rakyat tidak sepatutnya menjadi mangsa pembangunan yang tidak dirancang dengan baik. Menurut beliau, sekiranya sesuatu kawasan yang didiami penduduk mahu dibangunkan, pihak kerajaan seharusnya menyediakan pampasan yang setimpal atau perumahan alternatif bagi memastikan mereka tidak kehilangan tempat tinggal atau dipaksa hidup dalam keadaan yang terdesak. Mengimbas kembali pentadbirannya sebagai Ketua Menteri Sabah, Syafiq memberikan contoh bagaimana beliau menyelesaikan isu pengambilan tanah di Kampung Ganang. Di situ kira-kira 2,000 penduduk terpaksa berdepan dengan ancaman pemindahan kerana tanah tersebut dimiliki oleh Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah ataupun SAFODA. Beliau bertindak memberikan pampasan kepada penduduk agar mereka tidak terabai dan dapat terus menjalani kehidupan dengan tenang. Menurut Syafiq, pendekatan seperti ini mencerminkan kepimpinan kerajaan yang prihatin terhadap rakyat. Selain itu, beliau turut menyentuh isu-isu terkini seperti pembinaan longkang di Sepanggar yang mengancam kediaman penduduk serta projek pembangunan semula di kawasan seperti Tanjung Aru dan Sembulan. Isu ini menurutnya bukan sahaja berlaku di kawasan bandar, tetapi juga di kawasan luar bandar seperti di Kampung Air Semporna. Dalam situasi ini, Syafiq telah mengingatkan timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joachim Gun Salam agar tidak mengusir penduduk tanpa terlebih dahulu menyediakan perumahan yang sesuai untuk mereka. Syafiq menegaskan bahawa setiap pelan pembangunan perlu dirancang dengan teliti agar tidak mengorbankan rakyat yang sudah sekian lama tinggal di kawasan berkenaan. Baginya, pembangunan yang benar-benar berjaya adalah pembangunan yang mengambil kira keperluan semua pihak, bukan hanya memenuhi kepentingan segelintir golongan tertentu. Dalam konteks pembangunan di Sabah, isu seperti ini bukanlah perkara yang baru. Sebelum ini terdapat beberapa kes yang mencetuskan kontroversi, seperti projek pembangunan semula Tanjung Aru Eco Development atau TAED, di mana penduduk tempatan mendakwa hak mereka diketepikan demi memberi laluan kepada projek mega.
Begitu juga dengan proyek pelabuhan Sepanggar yang melibatkan pemindahan penduduk tanpa pampasan yang mencukupi. Isu hak tanah adat juga seringkali diperkatakan dalam konteks pembangunan di Sabah. Walaupun hak ini dilindungi di bawah Perjanjian Malaysia 1963, terdapat dakwaan bahwa hak-hak ini semakin terhakis akibat tekanan pembangunan moden. Ramai pihak berpandangan bahwa kerajaan negeri perlu lebih tegas mempertahankan hak tanah adat, terutamanya bagi masyarakat pribumi yang terdedah kepada risiko kehilangan tanah mereka. Dalam perbincangan yang lebih luas, ini menimbulkan persoalan yang besar. Adakah pembangunan di Sabah dilakukan dengan cara yang benar-benar memanfaatkan rakyat atau sekadar memenuhi agenda ekonomi? Banyak kes menunjukkan bahwa penduduk tempatan seringkali terpinggir dalam proses pembangunan. Sebagai contoh, proyek besar seperti TAED dan proyek jalan raya di kawasan pedalaman seringkali dikritik kerana kurang memberi manfaat kepada masyarakat tempatan. Persoalan yang lebih kontroversi adalah sejauh mana kerajaan negeri benar-benar memahami keperluan rakyat apabila membuat keputusan berkaitan dengan pembangunan. Adakah pembangunan di Sabah hanya mengutamakan keuntungan ekonomi? Adakah rakyat Sabah terpaksa membayar harga yang terlalu tinggi untuk pembangunan ini? Bagi penduduk yang terkesan dengan pembangunan, pampasan yang setimpal adalah keperluan asas. Namun, banyak kes menunjukkan bahwa pampasan yang diberikan tidak mencukupi untuk menampung kehilangan tempat tinggal atau tanah mereka. Dalam situasi seperti ini, rakyat Sabah seolah-olah dibiarkan bergelut dengan ketidakpastian tanpa sokongan yang memadai daripada pihak kerajaan. Dalam isu ini kita perlu bertanya, apakah langkah konkret yang boleh diambil oleh kerajaan Sabah untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara adil dan bertanggung jawab? Apakah mekanisme yang boleh dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan mengambil kira kepentingan rakyat, terutamanya mereka yang terjejas secara langsung? Adakah ini masa yang sesuai untuk kerajaan Sabah menyemak semula dasar pembangunan mereka? Jika pembangunan ini dilakukan tanpa perancangan yang mampan, adakah kita akan menyaksikan lebih banyak rakyat Sabah kehilangan tempat tinggal dan tanah mereka? Bagaimana pula pendapat Anda semua? Adakah rakyat Sabah dipinggirkan demi pembangunan? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini Current Sphere MY. Jumpa lagi di video yang akan datang. Sekian sahaja semua. Terima kasih.